Kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, sekitar kempen PRU 15. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, Sahih. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Sarawak di bawah kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS akan meneruskan projek pembinaan lapangan terbang lawas. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng menjelaskan projek pembinaan lapangan terbang itu akan dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan kos pembinaan lapangan terbang baharu lawas di kawasan Sundar dianggarkan bernilai kira-kira RM600 juta. Katanya buat masa ini proses pampasan tanah sedang dilakukan dan fasa 1 pembinaan lapangan terbang itu dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Menurutnya lagi, bagi mempercepatkan proses pembinaan, kos pembinaan akan dibiayai sendiri oleh kerajaan negeri terlebih dahulu sebelum bayaran balik dibuat oleh kerajaan persekutuan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memaklumkan kerajaan negeri turut dalam perancangan dan perbincangan bagi membina sebuah lagi pusat pelabuhan laut dalam di daerah lawas bagi aktiviti perkapalan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Sarawakku Sayang di Kampung Long Tuma Lawas. Program yang telah berlangsung selama 2 hari diisi dengan pelbagai program dan aktiviti, antaranya pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, aktiviti sukan dan malam kebudayaan. Berkempen dengan membezakan suku, kaum dan agama boleh memecah belahkan keharmonian serta ketenteraman masyarakat khususnya di Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan menegaskan agar sikap buruk dan negatif tersebut perlu ditangkis serta tidak diguna pakai sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Dato' Ahmad Awang Tengah juga memberitahu masyarakat perlu memainkan peranan dan menggunakan hak sebagai pengundi dengan sebaiknya untuk memilih pemimpin yang layak menjadi pemimpin. Beliau berkata pada majlis perasmian program Sarawakku Sayang di Kampung Long Tuma Lawas yang dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari. Mengenai program tersebut, masyarakat perlu merebut peluang yang disediakan sepanjang pelaksanaan program tersebut dalam mengetahui perancangan yang telah disusun atur oleh kerajaan untuk memajukan negeri ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari memaklumkan pihaknya di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS telah merancang pelbagai pembangunan infrastruktur di setiap daerah agar terus berkembang maju. Baik, meskipun kawasan Santubong cukup rancak dengan pembangunan, namun banyak lagi sektor perlu ditingkatkan dan diberi perhatian. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS bagi Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini termasuk pembangunan sektor pelancongan yang menyaksikan kawasan tersebut antara lokasi Tourism Belt di Sarawak. Datuk Seri Nancy menjelaskan sekiranya mandat dan sokongan diberikan kepada GPS, beliau yakin kawasan Santubong termasuk kampung-kampung berpotensi dibangunkan secara bersistematik. Ditemui pemberita semasa tinjau mesra di kawasan Bandar Baru Semariang, beliau turut menyela tindakan pembangkang yang sengaja mengelirukan pengundi negeri ini dengan menuduh sokongan GPS bermaksud menyokong Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri. Sebenarnya orang Sarawak faham selama ini Sarawak kita tidak mengikatkan diri kita dengan mana-mana parti pun. Sementara itu, penduduk sekitar Sapri Hassan yang ditemui mengakui tidak mahu lagi kembali kepada era politik yang tidak menentu seperti sebelum ini. Cukupnya sekali. Ya, cukup. Sebab dulu memang kita semua terpegun. Ayat ke apa semua terpegun dengan apa dimaksudnya tu untuk kemenangan, tapi yalah cukup sekali. Datuk Seri Nancy sebelum itu berkesempatan beramah mesra bersama penjajah selain melawat penduduk perumahan itu. Sementara itu, bagi calon Gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Bandar Kuching, Eric T. Z. Kok berkempen bukan hanya turun padang, malah turut membantu penduduk ketika sukar. Eric menjelaskan ia adalah strateginya dalam meraih kepercayaan penduduk bandar untuk memilih siapa yang lebih prihatin akan keperluan mereka. Malah jelas Eric, ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, beliau kerap turun padang membantu bukan atas platform mana-mana parti politik tetapi atas dasar kemanusiaan.
Saya pun tidak ada satu laporan, saya bukan YB. Jadi saya punya report kan senang saja. Tengok balik saya punya itu Facebook, saya punya sharing. Tujuan saya buat sharing supaya saya mau anak muda ada kesedaran tanggung itu community itu tanggungjawab bersama. Bukan saja kita bergantung pada kerajaan, persekutuan. Oleh itu, beliau tidak terlalu fokus kepada kempen-kempen berceramah kerana mahu pengundi menilai sendiri tindakan beliau. Eric ditemui RTM selepas berkempen di sekitar Bandaraya Kuching. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miru Simoh terus mengulangi kegagalan kerajaan lepas dijadikan iktibar sebelum memilih kerajaan baru. Datang PRU ke-15, datang lagi untuk berjanji. Jadi, kalau kita sebagai rakyat yang matang, punya akal dan fikiran yang logik untuk berfikir, perlukah kita menyokong mereka-mereka seperti ini? Atas dasar itu, beliau tidak mahu rakyat sekali lagi tergoda dengan naratif-naratif yang diterbitkan pembangkang pada ketika PRU ini. Saudara, hari ini memasuki hari keempat tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15, calon-calon bertanding terus mempergiat aktiviti dan program harian mereka. Pelbagai kaedah digunakan untuk menambat hati pengundi, termasuk melalui media sosial selain bersemuka bersama orang ramai. Calon gabungan Parti Sarawak GPS untuk Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadila Yusof, menerusi hantaran di laman Facebook, antaranya memuat naik sedutan video pelancaran manifesto GPS beserta caption janji dan komitmen GPS untuk melaksanakan 25 teras yang ditetapkan demi Sarawak stabil, maju dan makmur. Manakala calon GPS di Parlimen Stampin, Loh Kechiang, turun padang bertemu pengundi di Pasar Lama Batu Kawah dan Pusat Komersil seawal pukul 6 pagi. Calon Parti Tindakan Demokratik di AP Stampin, Chong Chen Jen pula bertemu dan beramah bersama pengundi dan peniaga di sekitar Pasar Batu Tujuh. Tidak ketinggalan, calon bebas di Parlimen Santubong, Afendi Jeman yang turut bertemu pengundi di kawasan Bandar Baru Samariang. Menerusi klip videonya, beliau yang membawa tagline Bawa Nikmat berjanji akan berusaha untuk membuka banyak ruang perniagaan dan pekerjaan sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat kawasan itu. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.